أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini untuk kita sama-sama meneruskan pengajian kita baca faham amal kita daripada surah Ibrahim, surah yang ke-14. Juz yang ke-13 untuk sama-sama kita memaknai menjejak kepada tokoh-tokoh yang berbuat kebaikan bersama dengan kalimah-kalimah yang baik. Dan pada hari ini kita berada pada halaman 258. Kita ingin sama-sama memulakan majlis kita pada hari ini kita bersama Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Safa apa khabar? Baik, alhamdulillah ya. Sihat Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kita berada pada halaman 258 bersama tuan-tuan adik-adik yang mungkin sedang berehat PDPR ya, boleh buka halaman 258 dan kita duduk sebentar ya, menguatkan iman, kerana iman ini mungkin satu istilah yang boleh kita pasangkan ialah motivasi dalam hidup kita. Ketika dalam keadaan cabaran yang ada, kesusahan ataupun kesenangan, orang beriman tetap mempunyai hala tuju yang jelas menuju kepada misi yang besar, menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mari sama-sama kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Mari sama-sama kita saksikan apakah ringkasan bagi halaman 258. Bermula daripada ayat yang ke-19 hingga 20, kita akan melihat kepada bukti keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, wujud dan kuasanya untuk membangkitkan kita kembali ya, kita semua makhluk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apakah yang berlaku bila kita dibangkitkan kembali? Pada ayat 21 kita akan melihat dialog antara orang yang tidak bertuah ya, orang yang malang pada hari azab, perdebatan antara syaitan dengan para pengikutnya. Kita akan lihat sama-sama, dan keberuntungan bagi orang yang dapat syurga, yang mendapat kebahagiaan ya, yang kita akan baca sehingga ayat 23. Pada ayat 24 kita akan melihat kepada bahagian awal perumpamaan kalimatan thayyibah, kalimah yang baik, yang amat indah, yang perlu kita beri perhatian kerana ini ada kaitan dengan apa yang sedang kita belajar sekarang, iaitu Al-Quran Al-Karim yang kita tatap pada hari ini. Jadi mari sama-sama kita baca daripada ayat 19 hingga 22 dipimpin Ustaz Tirmizi Ali. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Fadil Ustaz Tuan Fazrul. Penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang saya kasihi sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kita dapat bersama dengan Al-Quran pagi, petang dan malam. Mudah-mudahan itulah Allah Ta'ala memberikan kepada kita kekuatan dan pilih kita sebagai di kalangan hamba-Nya yang mewarisi Al-Quran Karim. Kita membanyakkan membaca, banyakkan mendengar, banyakkan kita belajar isi daripada kandungan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Moga-moga kita menjadi ahlul Quran, orang-orang yang sentiasa mengikuti Al-Quranul Karim, insya-Allah. Baik, kita nak baca ayat ni agak panjang kerana di tengah tidak ada wakaf.
pada ayat 19 hingga ke 22. 19 ayat 19 hingga 22 muka surat yang ke-258. Jom sama-sama kita membacanya insya-Allah dengan nahawan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم صدق الله. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 19 hingga 22 sebentar tadi, ya, hampir satu muka surat Ustaz ya. Kita baca sebentar tadi, alhamdulillah, bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah. Moga-moga Allah terima ya bacaan kita. Dan sebentar tadi ada di kalangan Puan Saadiah Muhammad Arifin, dia menyatakan bahawa ibunya yang selalu bersama di My Quran Time sudah pun dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ighfir laha warhamha, ya, kita mohon Allah mengampunkannya dan juga merahmati kepada kepada bonda, ya, kepada Puan Saadiah yang berkongsi. Dan moga-moga tuan-tuan yang bersama Al-Quran pada hari ini, kita mengingat ahli keluarga kita adalah ketika mereka bersama Al-Quran, pengalaman bersama Al-Quran, bersama anak, bersama pasangan, suami, isteri, anak, keluarga dan sebagainya. Inilah perkara yang sebenarnya ada kaitan, ya. Yang penting kita beri perhatian dan jangan bising, ya, jangan bising ketika Al-Quran dibacakan, kerana
Quran ini amat indah, dia amat tinggi, jangan sampai kita menghina ataupun mengecilkannya pasal saya dah biasa dengar dengan al-Quran, jadi saya pun tak kisahlah al-Quran dalam hidup saya. Dalam ayat yang ke-19 Allah menemplak ya, ataupun Allah membawa kepada kita selepas Allah menemplak pada ayat 18 semalam. Kita melihat bahawa orang yang kufur pada Allah Subhanahu taala itu, mereka ini amal mereka seperti debu ataupun abu yang berterbangan. Mengapa jadi begitu? Kerana mereka buat bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Mereka buat kerana manusia. Mereka buat kerana berhala-berhala ataupun mengikut kepada nafs pada diri mereka, bukan perkataan daripada Allah Subhanahu taala. Jadi Allah berhujah. Allah suruh kita perhatikan, alam tara annallah, tidakkah kamu memperhatikan sesungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi dengan benar, dengan hak. Ya, ayatnya pendek di situ, tetapi ada banyak perkara bagi adik-adik yang belajar sains, cikgu-cikgu sains boleh membawakan ayat ini untuk kita melihat kepada istilah bil haqq. Apa maksud bil haqq? Secara terjemahannya dengan benar, tetapi bil haq ini juga membawa kepada tujuan. Bila belajar sains, kita tengok pada langit, tengok pada bumi, tengok pada pokok, tengok pada ameba, pada mikroorganism, semua itu adalah di bumi dan di langit ini yang pelbagai petala, ada planet yang banyak, ada bintang yang banyak, bima sakti sistem galaksi yang ada. Allah suruh kita perhatikan betul-betul dan Allah menjadikan semua ini dengan kebenaran, dengan tujuan. Apa tujuan Allah jadikan yang banyak-banyak ini? Ya, malah di hujung surah Ibrahim nanti ustaz ya, Allah akan cakap bahawa Allah akan gantikan bumi ini dengan bumi lain. Allah. Maksudnya apa? Dengan syurga ya, ataupun satu lagi tempat nanti ialah neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita buat pilihan sama ada kita nak mendapat ganjaran yang baik ataupun ganjaran yang tidak baik. In yasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Di hujung itu yang sebenarnya bagi adik-adik bila belajar sains, bila dah tahu hebatnya Allah jadikan bima sakti, besarnya bumi ini kecil sahaja berbanding matahari, dan bumi ini adalah kecil berbanding dengan planet lain, dan bumi ini amatlah kecil. Kalau bumi yang besar yang kita duduk ini pun kecil, berjuta berbilion orang boleh duduk di sini. Poinnya apa? Kalau katakan saya ni degil kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kalau katakan saya tidak mahu ikut pada Allah SWT, yang besar-besar Allah boleh jadikan, Allah boleh hancurkan. Kalau sekadar nak musnahkan kita ustaz ya, kalau kita degil lah sangat tak nak sembahyang ke, tak nak ikut pada cakap Allah, yang besar Allah boleh jadikan, Allah boleh hancurkan. Yang kecil macam kita ini Allah bagi satu virus sahaja pun dah kelang kabut. Allah suruh kita perhatikan perkara ini agar jangan sombong dan jangan kita mengikut pada orang yang sombong. Kita akan lihat sebentar lagi ayat tersebut. Pada ayat yang ke-20 Allah kata wa madzalika 'ala Allahi bi'aziz. Tidak sukar bagi Allah ya untuk melaksanakan perkara tersebut. Kerana apa? Kerana bagi orang-orang yang kufur pada Allah, yang degil ya, orang Islam yang beragama Islam tapi degil, dia merasakan bahawa dia ada izzah, dia ada kekuatan. Saya ini CEO, saya ini ketua, saya ada idea, saya ada degree, saya ada master, ada PhD, saya ada teori. Tetapi sebenarnya Allah kata kalau teori hebat sangat, tengok kepada alam ini, apakah teori yang kita ada itu lebih hebat daripada Allah, ataupun kita kena tunduk kepada Allah agar kita jangan sampai. Allah kata wa madzalika 'ala Allah bi'aziz, tidak sukar bagi Allah untuk menghapuskan sesiapa sahaja, tetapi Allah beri peluang kepada kita untuk sama-sama kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 21 adalah ayat yang bercerita tentang mereka semua di mahsyar berkumpul untuk menghadap ke hadirat Allah, lalu orang yang lemah berkata kepada orang yang sombong. Ini penting, amat penting. Ini adalah hujah. Orang yang kata, ada yang kata rakyat ya, ada yang kata follower. Saya ni follower kepada dia ni kan, pasal dia ni selebriti, jadi saya ikut je lah. Jadi bila orang yang lemah ini dia ikut kepada orang yang tinggi ini, yang sombong, dia cakap apa? Inna kunna lakum tab'a, ya, sesungguhnya aku ni kan follower engkau. Kan, fahal antum mu'nuna 'anna min azabillahi min syai', boleh tak engkau jauhkan kami daripada azab Allah walaupun meskipun sedikit, ya.
Jadi ini adalah templak Allah kepada orang-orang yang mengikut membuta tuli, ya. Tuan-tuan, kalau kita sebagai pekerja ke di rumah ke dalam masyarakat dia di social media, tuan-tuan follow siapa? Kan. Kalau tuan-tuan follow ikut sesiapa itu, pastikan orang itu tidak berbuat istikbar, sombong. Perkataannya, ya, tulisannya, baru ni ada yang viral Ustaz, ya, yang dia marah kepada pak cik yang mendapat duit RM50 itu. Jadi nak cerita tuan-tuan jangan follow orang-orang begini, ya. Kalau tuan-tuan dah follow, unfollow, ya. Disebabkan apa? Disebabkan kalau kita ikut kepada orang yang sombong, malah kita mungkin terlibat dengan orang yang berbuat begini, kita jadi follower dia pun lagi jadi rasa hebat. Sampai di akhirat nanti, mereka ini kalau kita minta tolong, boleh tak jauhkan daripada azab Allah? Kata mereka, lau hadanallahu lahadainakum. Jika Allah dah kami dah dapat petunjuk ini, jikalau Allah beri petunjuk, kami dah beritahu pada kamu. Nak ceritanya apa? Kalau kita ikut seseorang yang sombong, sebenarnya orang itu tidak dapat hidayah. Orang itu tidak dapat hidayah, ya. Walaupun orang itu mungkin kita rasa bahawa saya kagum, saya rasa saya terhibur ke, saya sayu ke, apa ke sebagainya, tapi kena ingat hidayah lebih tinggi daripada orang yang kita ikut. Sawaun alaina ajazi'na am sabarna malana mim mahis. Kata orang yang jadi pemimpin tadi itu, sama aja kita, sama ada kita ini bersedih ke, kita bersabar ke, ya, sabar ke tak sabar, kita tidak akan dapat tempat perlindungan, ya. Maksudnya tidak boleh lari. Mahyus ini maksudnya ialah tempat untuk kita lari. Kalau di medan perang itu ada tempat untuk berkubu, maka perkataannya ialah malana mim mahyus. Di neraka ataupun di azab Allah nanti tidak ada perlindungan yang diberikan. Kerana apa? Kerana ini adalah suatu kesilapan. Maka orang yang memimpin dengan istikbar itu digelar syaitan, ya. Jadi syaitan ini kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Kalau kita baca Quran, jangan ada syaitan mengganggu kita, ya, dengan kita berbuat sesuatu yang mengganggu, bising kepada orang yang membaca ataupun sedang mempelajari al-Quran. Jadi waqala syaitan, kata syaitan, lamma qudiyal amr, ya, telah terputus ataupun telah tentu urusan ini, innallaha wa'adakum, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu tetapi aku menyalahinya. Istilahnya fahtalaftukum. Dua jenis janji, janji daripada Allah dan janji daripada makhluk, tuan-tuan, ya. Nanti di sini Allah gunakan perkataan syaitan. Syaitan ini adalah makhluk yang membuat janji ke arah keburukan ataupun yang akan khianati, ya. Fa'akhlaftukum istilahnya. Jadi dalam hidup kita ini, bila kita banyak membaca al-Quran, kita akan dapat janji Allah itu yang benar. Itu yang kita ingin ikut, tuan-tuan, ya, dalam My Quran Time ini. Bukannya ikut kepada kata-kata daripada ketua ke ataupun orang-orang tertentu yang tidak berasaskan pada Quran. Kadang-kadang dia bagi janji, misalnya, nanti kalau awak pilih saya, kita akan hapuskan bayaran di jalan ini, di jalan itu, ataupun buat itu, buat ini, kita akan bagi, kan? Tapi rupa-rupanya yang itu kami cakap dulu, kan, kita boleh ubah. Ini istilah yang berlaku bila sampai di akhirat. Syaitan di kalangan manusia ini, dia akan cakap begitu, wa ma kana li alaikum min sultan, aku tidak ada kekuatan pun, kan, aku tidak ada hujah pun, illa an da'autukum fastajabtum li. Ini yang penting, tuan-tuan, ya. Psikologi kita, ada orang ajak, da'autukum fastajabtum li, kamu yang ikut aku. Kamu ikut aku, siapa suruh kamu follow aku, kan? Aku ajak je, kan? Saya kempen saja, buat apa kamu ikut? Ini adalah perkataan syaitan, ya. Syaitan ni siapa, tuan-tuan? Adakah jin saja? Tidak. Syaitan boleh datang dalam bentuk jin ataupun dalam bentuk manusia. Dalam diri kita, kalau kita mengajak ke arah keburukan, itu adalah aktiviti syaitan yang kita perlu jauhkan. Fala talumuni. Ya, perkataan syaitan ni apa? Dia kata, jangan kamu mencela aku. Walumu anfusakum, cela diri kamu. Kamu yang membuat pilihan ketika di Facebook kamu follow aku, kan? Ketika kamu nak pilih orang yang akan memimpin kamu, kamu yang pilih. Siapa suruh pilih, kan? Dapat sikit kamu terus saja pilih, cela diri kamu. Ini perkataan syaitan di dalam ayat ini.
ma ana bimusrihukum wa ma antum bimusrihi, ya, sebenarnya aku tidak dapat menolong kamu dan kamu juga tidak dapat menolong saya. Kalau di dunia Ustaz ya, dia ada istilahnya I scratch your back, you scratch my back. Itu bahasa Inggeris Ustaz ya. Ya, kamu tolong saya tolong kamu. Ya. Dan saya bagi kamu yang bawah meja, kamu bagi bawah lantai, contohnya lah kan. Di akhirat, kata syaitan ini, istilahnya syaitan ya, maksudnya pemimpin orang-orang yang mengajak ke arah keburukan ini, aku tak dapat tolong kamu, kamu tak boleh tolong aku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Aku berlepas diri, kufur kepada apa yang kamu sekutukan. Sesungguhnya orang yang zalim berada pada azab yang pedih. Ini adalah ekstrim ya, puncak azab di akhirat. Tetapi sebenarnya yang kita ingin faham tuan-tuan ialah sebelum sampai di akhirat, perkara itu sudah pun ada bibit-bibitnya ya, realiti yang berlaku tadi itu di atas muka bumi ini ya. Kadang-kadang ada orang tu belum sampai setahun 2 tahun berjanji dah kata bahawa saya sebenarnya janji ajak kamu, siapa suruh kamu pilih saya. Contohnya kan. Jadi perkara inilah yang menyebabkan lebih baik kita memilih janji daripada Allah, walaupun kadang-kadang perit, seperti mana Nabi Ibrahim, seperti mana Nabi Musa, seperti mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilih janji Allah diperjuangkan, bukannya memberi janji palsu kepada orang-orang di Mekah itu. Rupa-rupanya itulah yang memberi kebahagiaan, balasan yang baik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, dan juga untuk kita yang ingin bersama orang-orang yang beriman. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu perkataan jadda ataupun jadada, iaitu baru ataupun membaharukan. 10 kali disebut di dalam Al-Quran, dan Allah menyatakan pada ayat 19 sebentar tadi, jika Allah nak bawakan makhluk baru ganti kita yang degil, sebenarnya Allah mudah saja nak buat demikian. Tapi kita mohon Allah ampunkan dosa kita, kita mohon Allah beri kekuatan pada kita agar ajak lebih ramai orang ke arah Al-Quran, janji Allah, agar kita tidak digantikan, kerana Allah boleh tukar planet, boleh tukar bintang, nak gantikan kita ini anytime, pada bila-bila masa sahaja. Jadi kita berehat sebentar, kita kembali semula dalam My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Ya Sadaqallahul azim. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan kamu menjadi orang-orang Islam yang tunduk patuh menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran, kerana terus istiqamah dalam My Quran Time. Kita mesti kena meneruskan perjuangan, kerana ada insan-insan yang tersayang di kalangan kita, sahabat-sahabat kita. Ustaz Fah, saya sempat melihat di Facebook tadi komen daripada sahabat-sahabat kita. Antaranya ialah Puan Syaharizan Ahmad. Ustaz, suami saya pun sudah dipanggil ilahi asbab Covid, yang mana almarhum peminat setia Al-Quran, My Quran Time. Sekarang saya menonton seorang diri, Ustaz.
Semoga saya terus istiqamah. Allahu akbar. Amin, amin. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Semoga Allah Taala mengampunkannya dan menempatkan kuburnya, diluaskan kuburnya dengan Amin. keberkatan Al-Quran sebagai salah satu daripada taman-taman syurga. Dan seterusnya juga daripada kita punya follower My Quran Time, Puan Sadiah Muhammad Arifin. Mak pagi tadi pergi menghadap ilahi, Ya. juga seorang peminat. Kalau tidak masa ni tengok Quran Time lah masa ni Sama, Safas. ya. Masya-Allah. Dan juga Zainon Yusof, cucu meninggal sebab Covid pada pagi ini. Subhanallah. Dan juga sahabat kita juga Puan Syarmila Ahmad, arwah Mami memang sentiasa melihat Al-Quran Time, Al-Quran sentiasa di hati, dah telah pergi juga menghadap ilahi. Kita doakan semua, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Moga-moga Allah Taala mengampunkannya, memaafkannya dan menempatkan di kalangan sahabat-sahabat ataupun di orang-orang yang saleh dan salihah, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Teruskan perjuangan, memperbanyakkan bacaan Al-Quran masa kita dengan Al-Quran, kerana sebelum kita dijemput atau Al-Quran diangkat, maksudnya kita memperbanyak. Inilah pesan para sahabat, Iqra'ul Quran sebelum diangkat. Banyakkan baca Al-Quran, aksiru min qiraatil Quran. Perbanyakkan daripada membaca Al-Quran dengan maksud baca Quran, tadabbur Al-Quran, amal Quran sebelum dia diangkat. Baik, kita nak belajar sikit tajwid sebelum kita meneruskan lagi baki ayat yang ada ni. Yang mana tajwid pada hari ini kita nak melihat pada kesalahan-kesalahan yang biasa juga berlaku pada hukum mad, sama ada mad wajib muttasil ataupun mad jaiz munfasil. Kita lihat pada slide kita kesalahan yang biasa berlaku pada mad muttasil ataupun mad munfasil. Satu je, tidak menyamakan kadar mad. Apa pula tu Ustaz, tidak menyamakan kadar mad? Biasa tahu mak berapa rakaat Ustaz tak tu biasa rakaat ni Ustaz tak tersasul saya berapa harakat kan. Okey, contohnya tidak menyamakan kadar mad. Cuba lihat slide yang seterusnya. Kesalahan yang biasa berlaku ialah bila kita bertemu mad, kita dah belajar mad jaiz ataupun mad muttasil, baca aja 4 dan 5 harakat. Tengok pada satu ayat ini, sawaun ada mad muttasil, alaina ada mad munfasil, ajazi'na ada mad munfasil juga. Walaupun kita diberi pilihan baca 4 ataupun 5 harakat, tetapi bila kita baca, kita kena pilih salah satu. Kalau kita pilih 4 harakat, maka mad yang seterusnya kena 4 harakat jugalah. Jangan kita baca pertama tu kita baca 5, lepas tu nak baca 4, lepas tu baca 5 balik. Dia panggil taswiyatul mad, menyamakan kadar mad. Contoh, sawaun alaina ajazi'na am sabarna. Begitu, biar sama kadar mad. Kalau 4, yang kedua pun 4. Kalau yang pertama 5, yang kedua pun 5. Jangan sawaun alaina ajazi'na am sabarna. Kita dengar pun walaupun kita tak kira jari dan sebagainya, kita nampak tak sekata dia punya mat. Mungkin jangan diperbahaskan berkaitan dengan taswiyatul mat ini, menyamaratakan kadar mat, tapi ia juga salah satu bentuk bila kita baca Quran, apatah lagi pada ayat yang satu ayat itu ada 2-3 mat, mat mufasil ke mat muttasil ke, ataupun sama-sama mat mufasil ada 2 tempat seperti kat sini, maka kita menyamakan kadar mat 4, kalau 5, 5. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi berkongsi tadi tentang menyamakan Ustaz mat cara bacaan kita, untuk kita pastikan kita ikut kepada peraturan yang telah ditetapkan dan kita dapat manfaatnya pun agar konsisten Ustaz bila baca dengan tepat ini dia mendatangkan kalau dulu saya ada software kan, bila ambil bacaan Quran dia punya wave je, dia punya gelombang ni tu memang dia padu berbanding kalau kita ada muzik ni dia memang banyak ke atas ke bawah
yang ke atas ke bawah itulah yang menyebabkan hati kita tu gong serabut. Dia serabut kan, berbanding dengan al-Quran ini dia memang mantap dia punya wave ataupun gelombangnya. Jadi bagi tuan-tuan engineer jurutera yang ada mungkin lebih pakar lagi untuk mengkaji tentang perkara ini, dan Allah izinkan kita mendapat rahmat ini untuk kita terus committed. Dan inilah yang kita ingin lihat kesan daripada komitmen kepada kebaikan ini. Allah beritahu pada ayat 23 dan 24 ini tadi ya. Tapi sebelum kita pergi, kita kena ingat bahawa ayat yang ke-21 22 tadi ya, ada satu dua poin yang kita nak ambil pelajaran. Salah satunya, apakah yang diinginkan sangat okey oleh mereka yang berada di akhirat bila dah melihat azab Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 21 itu istilahnya apa? Qalu law hadanallahu lahadainakum. Hidayah yang kita selalu doa, ihdinas siratal mustaqim. Inilah yang paling berharga. Allah bawa kita ke akhirat, peristiwa itu untuk kita tahu bahawa yang kita cari ini, tuan-tuan baca, tuan-tuan cuba faham hidayahnya ini dan kita amalkan. Inilah yang diperlukan oleh pemimpin-pemimpin yang diazab di akhirat. Dan inilah pemimpin yang sekarang perlukan sangat ya, sama ada di parlimen ke, di Putrajaya ke, di organisasi ke, perlu sangat hidayah ini. Pasal tanpa hidayah ini apa jadi? Pada ayat 22 dia saling menyalahkan antara satu sama lain. Kita tahu memang kita kena berjuang, tetapi perjuangan itu tak payahlah sampai kita bergaduh, salah menyalahkan, seperti mana ayat 22 akhirnya keluar daripada peristiwa ini dinyatakan syaitan berkata, aku tidak ada power apa-apa ya. Istilahnya apa pada ayat ini? Wa ma kana li alaikum min sultan. Aku tidak ada kekuatan apa pun, aku ajak je, kamu terima siapa suruh kan. Jadi jangan cela antara satu sama lain, tetapi inilah yang berlaku bila hidayah ya yang diambil daripada Quran ini jauh daripada individu tertentu. Yang kita doakan kita tidak terperosok sekali ya apabila berdepan dengan pelbagai cabaran memimpin di keluarga, di dalam organisasi, di negeri ataupun di negara. Jadi apakah kesan apabila kita ini ikut kepada hidayah Allah? Ayat 23, ayat 24 kita baca bersama. Silakan Ustaz. Baik, Safas, penonton sahabat sekalian, kita baca lagi dua ayat untuk kita mengetahui ni cerita apa pula tentang tadi dah nampak panas kan, sekarang ni mungkin cerita ni lebih seronok untuk menjadi khabar gembira buat kita, motivasi buat kita, dan dihadiahkan syurga juga buat sahabat-sahabat yang telah pergi meninggalkan kita. Sahabat-sahabat Al-Quran hari ini 3-4 orang menghadap ilahi. Itulah perjalanan hidup kita sebagai seorang yang musafir sebenarnya. Moga-moga Allah Ta'ala kurniakan syurga buat kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa udkhilal ladzina amanu wa 'amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha bi'izni rabbihim tahiyyatuhum fiha salam. Alam tara kayfa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyibatan kashajaratin tayyibah كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء صدق الله
العظيم. Surah Al-Azim, itulah dua ayat yang pendek saja Ustaz ya. Bahagian yang kedua ni kita habiskan halaman 258 di mana Allah memuji ataupun menerangkan tentang orang-orang yang diizinkan masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Perkataannya apa? Wa udkhila, ya, bukannya wa dakhala ataupun wa yadkhulu, itu kan Ustaz ya. Wa udkhila. Apakah maksud wa udkhila? Dimasukkan. Bukan mereka masuk Ustaz ya, dimasukkan. Bila dimasukkan maksudnya apa? Ianya dimasukkan dengan ada guard, ada pengawal, ada escort. Tuan-tuan mungkin pergi ke kenduri, masuk ke kenduri, cari sendirilah makanan, ya. Tetapi cuba bayangkan tuan-tuan pergi kepada kenduri, tuan-tuan di escort, ya, daripada kereta lagi di escort dengan polisnya, dan sampai ke tempat jamuannya, tuan rumah jemput kita daripada kereta, pimpin kita dan temankan kita sampai ke pintu rumah, dan temankan kita nak makan ke mana, dan tunjukkan VIP, meja VIP. Itu pun kita dah rasa amat mulia, amat dihargai. Di syurga nanti Allah kata wa udkhilal ladzina amanu, orang-orang beriman seperti tuan-tuan akan dieskort, akan ditemankan oleh para malaikat, wa amilus solihat, iaitu orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dengan apa? Dengan jannatin tajri min tahtihal anhar. Biasa kita jumpa dalam Al-Quran, iaitu syurga-syurga di bawahnya mengalir sungai, khalidina fiha biizni rabbihim, iaitu kekal di dalamnya dengan izin Allah. Perkataan biizni rabbihim ini penting kerana di awal surah Ibrahim ini Allah menyatakan tentang istilah biizni rabbihim juga Ustaz. Ya, jadi bila biizni rabbihim ini, bila kita dapat mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada nur, nabi, ya, dan juga orang-orang yang mengajak ke arah kebaikan, biizni rabbihim. Kalau kita ajak orang keluar daripada kegelapan kepada nur, biizni rabbihim, nanti sampai di akhirat biizni rabbihim masuk syurga Ustaz. Pasal kita ada Quran, ada cahaya, kita cuba untuk keluarkan kegelapan-kegelapan yang ada dalam masyarakat, dalam keluarga kepada cahaya, maka perjuangan itulah perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah perjuangan Nabi Ibrahim, itulah perjuangan Nabi Musa. Maka dengan izin, itu sebabnya perkataan biizni rabbihim ini kita tahu memang nak masuk syurga dengan izin Allah, tetapi sebenarnya izin Allah itu diberikan kepada pejuang Al-Quran. Ibu-ibu yang mungkin tergagap-gagap baca tetapi tetap juga sokong anak baca Iqra contohnya, ataupun dengar My Quran Time, sampaikan sikit-sikit kepada suami mungkin sibuk bekerja, ataupun si suami ambil masa pada waktu malam untuk memperjuangkan Quran dalam keluarga, di tempat kerja, maka inilah yang digelar sebagai orang yang di escort, yang ditemankan, yang dijaga oleh para malaikat masuk ke syurga. Ada air mengalir, maksudnya ada sungai di bawahnya, khalidina fiha, kekal dalamnya. Bila cakap tentang syurga yang ada sungai ini Ustaz, sudah tentu kita bercakap tentang besar. Besar. Dan apakah yang berlaku pada waktu dalam syurga itu? Tahiyatuhum fiha salam. Masya-Allah. Subhanallah, ya. Dalam surah Yasin tu salamun qaulam mir rabbir rahim. Kalau di dalam surah Ar-Ra'd tu salamun bima sabartum, okey, alaikum bima sabartum. Jadi perkataan salam ini maksudnya sejahtera, macam good morning tu Ustaz ya. Assalamualaikum tu di mana-mana. Kalau di dunia ini kadang-kadang kita jumpa orang ada assalamualaikum, ada yang orang tu tak nak bagi salam, ada bagi salam tak nak jawab, kan? Pasal geng berbeza, kerana dia ni di bahagian sana, saya di bahagian sini, saya tak nak jawab salam ataupun tak nak salam walaupun kita datang ke tempat orang. Perkara-perkara itu tidak berlaku di akhirat nanti, di mana kita cuba Ustaz, kita bayangkan Ustaz ya, kalau Allah izinkan kita doa pada Allah bersama dengan tuan-tuan, bersama ibunda yang mengikuti My Quran Time yang telah pun dipanggil. Sampai ke sana kita mungkin kata wah kan, kita terkejut, kamu ini umat daripada bila ya, tahun bila? Oh, saya ni umat Nabi Musa. Kalau begitu kan, perasaan-perasaan yang sejahtera, indah pada waktu itu. Dan bila cakap tentang besar sangat ini, rumah kamu kat mana? Oh, rumah saya dekat dekat sebelah sana tu kan. Jauh sangatlah, jom dekatkan sikit. Boleh didekatkan
perkara-perkara ini kerana apa? Kerana syurga. Ya, syurga ini adalah tempat yang seluas-luasnya, tetapi kita dapat bertemu dan mengucapkan kesejahteraan. Tidak ada lagi istilah tak boleh rentas negeri, Ustaz ya. Tak ada lagi rasa rindulah nak jumpa mak dah pergi. Kita akan bertemu insya-Allah. Kita akan bertemu dengan ayah kita yang telah pergi. Syaratnya ialah ayah dan anak ini berada dalam keadaan iman dan amal soleh. Kita dah belajar di dalam surah Ar-Ra'd, apabila si ayah mungkin kurang amal tetapi anak beramal dengan kebaikan, ataupun terbalik dengan doa yang kita bacakan. Moga-moga doa kita tadi, Ustaz ya, moga-moga Allah ampunkan, rahmati kepada ahli keluarga kita yang telah pergi. Doa ini Allah kabulkan pada hari ini sebab kita membaca al-Quran ini, maka insya-Allah kita akan bertemu. Tak adalah lagi isu rindu ke berjauhan ke, tak ada masalah dah ya. Ini yang Allah nyatakan. Dan bagaimana sifat orang yang beriman dan juga beramal soleh ini, panduannya daripada mana? Allah bawakan perumpamaan dalam ayat 24. Kita baca sekali lagi. Ayat ini membuat perumpamaan seperti sepohon pokok, misalnya. Pasal orang Arab ini bila tengok pokok tu dia suka sangat. Pasal padang pasir jarang nampak pokok. Dan kalau kita nampak pokok hari ini, tuan-tuan, pokok mangga ke, pokok manggis ke, ya, kita tengok pelajaran daripada ayat 24, harapnya kita lebih bermanfaat daripada pokok durian dan pokok langsat yang tuan-tuan perhatikan. Kita baca ayat 24 sekali lagi. Baik, masya-Allah. Tadi tahiyyatuhum fiha salam, salam sejahtera tadi lah dalam surah apa tadi? Ar-Ra'd. Salamun alaikum bima sabartum. Masya-Allah. Salam di atas kerana kat dunia dulu dia sentiasa sabar buat perintah Allah, hari ini didapat keselesaan dan kesejahteraan. Perumpamaan pula, Ustaz, ayat yang terakhir, ayat yang ke-24. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kashajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis samaa. Sadaqallahul azim. Tidakkah kamu memerhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimah yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Ini adalah bahagian pertama. Sebelum kita sambung esok, apakah maksud perumpamaan ini? Allah kata kalimah yang baik ini, menurut ulama tafsir, kalimah yang baik ini asasnya pada la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, yang ia diterangkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Jadi tuan-tuan membaca Al-Quran ini kalimah thayyibah, ya. Kita baca, kita faham dan kita mengamalkannya ini, maka ia seperti sebatang pohon, kasyajaratin tayyibah, pohon yang baik, bukan pohon yang tak baik, ya. Pohon yang tak baik kita akan bincang pada hari esok insya-Allah. Asluha thabit, akarnya amat kukuh. Akar yang amat kukuh ini melambangkan kepada iman tauhid yang betul-betul kukuh di dalam hati seseorang insan. Sebatang pokok dan seorang manusia. Itu adalah perumpamaan dia. Jadi bila kita membaca Al-Quran, kita menguatkan tauhid iman kita, maka dia makin lama makin kuat. Pokok peringkat awal tak kuat akarnya, Ustaz ya, tapi bila dah lama tu akar tunjangnya itu menyebabkan dia tidak lari lagi. Sehingga kan bila ayah, mak ataupun orang-orang yang kita sayang pergi, kita tidak bersedih dan tidaklah sampai tidak beramal. Kita sedih tapi kita menguatkan lagi amal. Kerana apa? Kerana kita percaya iman itu adalah akar yang kukuh, thabit. Wa far'uha fis sama, iaitu cabangnya itu melangit, menjulang ke langit. Apa maksudnya di situ? Kalau pokok dia punya dah tumbuh, akhirnya daunnya itu sampai ke langit ataupun menjulang, rendang. Dan yang keduanya, dia boleh menghasilkan banyak manfaat. Bila rendang, orang-orang di sekitarnya akan rasa teduh kalau datang, ya. Dan bila seseorang itu ada kalimah thayyibah, bila datang kepada tuan-tuan, dia rasa tenang, ya, dia rasa teduh, dia tidak rasa panas, ya, dia tidak rasa dia ni terasa tak selamat bila berada dekat kita. Disebabkan apa? Disebabkan banyak kalimah
khabithah yang kita akan bincang besok. Jadi inilah perumpamaan yang hebat yang kita dapat belajar. Kalau pokok ini meneduhkan, harapnya kita meneduhkan, menyejukkan orang di sekitar kita, dan kita tidak mudah terunggah dengan cabaran, kerana kita tahu iman yang kuat itu kita bina dengan kita selalu bersama Al-Quran. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, yang pertama resolusi kita ialah untuk sama-sama kita bersama dengan Al-Quran pada setiap masa, dan kita terus rapatkan diri dengan kalimah yang baik ini. Kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir li jami'i mautal muslimin alladhina shahidu laka bil wahdaniyah wa li nabiyyika bir risalah wa matu ala dhalik. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wassi' madkhalahum واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارحم أمواتنا بالقرآن يا الله. Rahmatilah orang-orang telah pergi di kalangan kami dengan Al-Quran ya Allah. Yassir hisabahum bil Quran ya Allah, permudahkanlah hisab mereka di sana ya Allah dengan keberkatan Al-Quran ya Allah. Wa adkhilhumul jannata wa a'idhhum min adzabil qabri wa min fitnatihi wa min adzabin nar. Ya Allah, masukkanlah mereka semua ke syurga ya Allah, dan jauhkan mereka daripada azab kubur dan juga seksa neraka Jahannam ya Allah dengan keberkataan Al-Quran yang dibaca ya Allah. Ya Allah, perbaikilah Allah, islahkanlah negara kami ya Allah. Ya Allah, islahkanlah negara kami ya Allah, di kalangan pemimpin-pemimpin, ulama-ulama kami, pemimpin-pemimpin kami, pemuda-pemuda kami, perempuan-perempuan kami ya Allah. Allahumma aslih ahwalal muslimin ya Allah, perbaikilah ahwal keadaan negara kami ini ya Allah, moga-moga menjadi lebih baik ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga Allah mengabulkan doa kita agar negara kita makin baik dari segi kesihatan, misalnya dari segi kepimpinan, mengambil kalimah thayyibah sebagai sumber hidayah. Inilah yang kita ingin bina perlahan-lahan. Pokok yang ingin kita tanam ini harapnya satu hari nanti menghasilkan buahnya kepada negara ini. Inilah yang kita ingin gerakkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Tuan-tuan menyumbang, menyokong bersama, dan insya-Allah moga-moga sumbangan tuan-tuan ini memberi manfaat kepada negara ini nanti insya-Allah. Kita bertemu lagi dalam siaran ulangan kita pada malam ini dan pagi esok. Dan jangan lupa tuan-tuan menjaga kebajikan kesihatan. Pastikan tuan-tuan dengan vaksin yang ada, kita doa Allah pimpin kita terus sampai ke syurga. Kita bertemu lagi My Quran Time, baca faham aman insya-Allah.